Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Kerajaan sedia bawa pulang lebih 700 rakyat Malaysia yang berada di Rusia jika situasi di Moskow dan wilayah sekitar semakin tegang. Timbalan Perdana Menteri berkata usaha itu sedang diatur Wisma Putra. Ia susulan pengisytiharan operasi memerangi pengganas CTO di Moskow dan wilayahnya. Situasi semasa dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan rakyat Malaysia di sana. Pertubuhan Akademi Kebangsaan Biro Penyiasatan Persekutuan yang dianggotai 49 negara perlu membentuk satu set undang-undang baharu untuk banteras kegiatan haram. Timbalan Perdana Menteri berkata, tanpa kerjasama sewajarnya, ia membuka lebih banyak ruang kepada kegiatan haram, antaranya keganasan transnasional, serantau dan penyeludupan dadah. Diskaun sehingga 30% untuk jualan 12 barangan keperluan asas. Tawaran menerusi program jualan rahmah PJR bergerak diadakan di 11 kawasan parlimen sekitar ibu negara mulai Sabtu lalu hingga 1 Ogos. Inisiatif anjuran KPDN Kuala Lumpur itu berlangsung setiap Sabtu hingga Khamis. RM30 juta diperuntuk bina semula sebahagian laluan lebuh raya Timur Barat di Jeli Gerik yang dijangka bermula tahun ini. Menteri Kerja Raya berkata pihaknya sebelum ini berdepan kekangan kos sehingga RM100 juta untuk laksanakan pembinaan semula laluan itu. Bagaimanapun, jumlah jarak dan permulaan untuk bina semula belum diputuskan. MPOB guna helikopter bagi semburan udara produk biopesticid untuk kawal serangga perosak tanaman sawit. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan helikopter menggantikan penggunaan drone yang digunakan untuk semburan kawalan sejak 2017. Semburan biopesticid berasaskan Bacillus thuringiensis mesra alam, produk hasil teknologi MPOB. Bekalan ternakan hidup seperti lembu dan kerbau tempatan bagi penyembelihan sempena Aidiladha dijangka mencukupi dan memenuhi keperluan. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterina, permintaan lembu dan kerbau dianggarkan sebanyak 38,404 ekor, manakala kambing dan biri-biri sebanyak 20,420 ekor bagi tujuan korban tahun ini. Inspektor wanita tular dihadapkan ke Mahkamah Selayang atas 3 tuduhan mengugut dan mengaib kehormatan seorang anggota polis dan 2 orang awam. Sheila Sharon Steven Kumar bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan berkenaan. Tertuduh dibenar diikat jamin dan 7 Ogos ditetapkan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard mengesahkan Sheila Sharon dikenakan tindakan perintah tahan kerja. Tindakan tata tertib itu diambil selepas dia dihadapkan ke mahkamah. Perintah tahan kerja itu mengikut Seksyen 78 Akta Polis 1967. Segala kuasa, hak dan keistimewaan sebagai seorang pegawai polis tergantung sehingga diputuskan pihak berkuasa tata tertib. Kes serang pelakon Kamal Adli, Mahkamah Singapura membenarkan penangguhan 2 minggu lagi untuk pendakwa raya menjalankan siasatan lanjut terhadap seorang lelaki yang didakwa serang pelakon itu. Hakim Daerah Ong Hian Soon juga mengekalkan tiada jaminan terhadap tertuduh dan menetapkan 10 Julai untuk sebutan kes. Tertuduh 33 tahun didakwa di Mahkamah Negeri pada 14 Mac kerana disyaki terlibat dalam kes menyebabkan kecederaan dengan senjata berbahaya secara sukarela. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki cabul seorang penyanyi wanita dinilai. Suspek bertindak memegang dan mencium tangan mangsa ketika bersuah foto. Mangsa kemudian menjerit sehingga suspek bertindak melarikan diri. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau direman 3 hari bermula hari ini. Cuba halang penguatkuasa kesihatan lakukan pemeriksaan di premis pemprosesan kopi. 3 individu ditahan polis malam. Kesemua suspek didakwa tidak memberi kerjasama kepada pihak penguatkuasa Jabatan Kesihatan Daerah Kemaman dan Majlis Perbandaran Kemaman untuk membuat pemeriksaan. Pemeriksaan dijalankan berikutan terdapat aduan yang mendakwa premis berkenaan tidak bersih.
Seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dengan kes tipu untuk membebaskan banduan membabitkan kerugian 3.5 juta ringgit. Mangsa ditawar bantuan untuk membebaskan anaknya dari penjara Kajang sebelum memindahkan wang secara berperingkat. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara memindahkan banduan di penjara zon merah atau kuning ke penjara zon hijau berikutan kesesakan penempatan. Pengarah pengurusan banduan Komisioner Penjara berkata, sekiranya penghuni melebihi 20% kapasiti, pusat itu akan menjadi zon merah dan mengalami kesesakan. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail selamat tiba di Vientiane, Laos pada pukul 6 petang waktu tempatan. Wartawan Jasmadi Aruf sedia untuk memperincikannya. Jas. Baik, terima kasih Syahira. Salam Malaysia Madani. Seperti yang dijadualkan hari ini, bermula lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Laos. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail telah selamat sampai tiba di Balai Ketibaan Khas Lapangan Terbang Antarabangsa Watai pada pukul 6 petang tadi. Ketibaan beliau disambut Ketua Pejabat Perdana Menteri Laos Alusai Sunalat dan isteri, Timbalan Menteri Luar Negeri Laos Foksai Kakampiton, Naib Gubernur Vientiane Hong Kong Vanavong dan beberapa pegawai tertinggi kerajaan Laos. Turut bersama menyambut ketibaan Perdana Menteri yang telah tiba lebih awal iaitu Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan isteri, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Norman Mohamad serta Duta Malaysia ke Laos Eddie Irwan Mahmud dan isteri. Esok Perdana Menteri dan isteri serta delegasi Malaysia akan diberi sambutan di majlis sambutan rasmi oleh Perdana Menteri Laos Dr. Sonaksai Sipandon dan isteri yang akan diadakan di bangunan pejabat Perdana Menteri itu. Selesai majlis sambutan rasmi, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat bilateral bagi membincangkan kerjasama dan hala tuju kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang. Jadi sekian saja laporan dari Vientiane. Kembali ke Angkasa Puri. Jas, terima kasih. Seramai 31,140 belia berusia 35 tahun ke bawah didaftarkan sebagai bankrupt bagi tempoh 2014 hingga Mei lalu. Ia berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, beberapa inisiatif termasuk memberi pelepasan kebankruptan kepada mereka yang diisytiharkan muflis bermula 1 Mac tahun ini. Syaratnya jumlah hutang berskala kecil di bawah RM50,000. Sekurang-kurangnya 14 rumah di Pasir Putih rosak akibat ribut petang semalam. Antara kampung terlibat, Permatang, Sungkai, Mekang, Alur Pasir dan Jelur. Tiada kemenangan jiwa dilaporkan. Angkatan Pertahanan Awam turun membantu membersihkan kawasan terjejas dan operasi dijangka selesai sepenuhnya esok. Insiden latihan senjata di kem Said Sirajuddin gemas. Ketua Polis Negeri Sembilan berkata pasukannya akan merakam keterangan saksi kejadian. Latihan senjata dan bom lempar itu mengorbankan 2 anggota TUDM, manakala seorang lagi mangsa stabil dan dirawat di Hospital Segamat. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP akan guna kaedah bayaran kod QR bagi pembayaran zakat fitrah bermula tahun depan. Ia bagi menjamin keselamatan duit pemberi serta mengelak berlaku kehilangan wang. 934 amil yang dilantik akan diberi taklimat dan latihan bagi melancarkan hasrat itu. Jemaah Haji Negara mula bergerak ke Arafah secara berperingkat untuk ibadah wukuf yang merupakan kemuncak haji esok 9 Zulhijjah. 21 bas disediakan bagi setiap maktab penginapan bagi membawa jemaah haji muassasah dalam 3 penggiliran. 179 bas pula membawa jemaah menerusi pakej pengelola jemaah haji. Bagi yang masih mendapatkan rawatan, dibawa menyempurnakan wukuf melalui inisiatif Safari Wukuf. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen dijangka bagi mempercepat usaha peralihan tenaga negara. Perdana Menteri berkata kedua-duanya penting untuk dicapai memandangkan sumbangan nasional yang ditentukan juga terkandung dalam RM ke-12 dan Dasar Tenaga Negara 2021-2040.
Sementara itu, negara Asia kini semakin positif ke arah peralihan tenaga hijau dan tidak menolak usaha untuk memelihara alam sekitar. Jelas Perdana Menteri, walaupun perkembangan setiap negara tidak sama, namun kebanyakan negara di rantau ini telah bersedia bergerak ke arah peralihan tersebut. Peningkatan had pelaburan bagi ASB, ASB2 dan Amanah Saham Malaysia menyumbang penambahan sebanyak 3.5 bilion ringgit dalam tempoh 3 bulan lalu. Angka itu diramal meningkat antara 3 dan 5 bilion ringgit menjelang akhir tahun ini. Sejak had dana ditingkatkan, terdapat 3.5 bilion ringgit wang baharu dengan 30% daripada pemegang unit Bumiputera. Prestasi pelancongan domestik di Malaysia mengalami pemulihan yang luar biasa pada 2022. 64.1 bilion ringgit jumlah perbelanjaan dicatat tahun lalu berbanding 18.4 bilion ringgit pada 2021. Jumlah pelawat domestik melonjak 160.1% untuk mencatatkan 171.6 juta pelawat berbanding 66 juta pelawat tahun sebelumnya. Laporan Jabatan Perangkaan itu berdasarkan survei pelancongan domestik Malaysia 2022. Bank Islam optimis mampu tangani tekanan pendapatannya secara proaktif. Ini berdasarkan kedudukan margin pendapatan bersih semakin baik dan pembiayaan rosut nilai kasar dijangka berkembang pada suku kedua tahun ini. Struktur pembiayaan diteliti bagi memastikan ia seiring dengan sasaran pertumbuhan. Di Pakistan, 10 orang terbunuh manakala 6 lagi cedera di panah petir yang melanda sebahagian wilayah timur Punjab. Insiden berlaku di daerah Sheikhupura dan Narowal selepas hujan lebat. Hujan sebelum monsun diramalkan berlaku di seluruh negara sehingga 30 Jun yang akan mencetuskan angin kencang, guruh serta hujan lebat. Pihak berkuasa Myanmar junta membakar hampir $0.5 bilion dadah haram. Ia merupakan acara tahunan sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah dan pemerdagangan haram. Usaha itu bagaimanapun tidak menjejaskan lonjakan aktiviti pengeluaran dan pengedaran dadah di negara tersebut. Permintaan tenaga global dijangka meningkat sebanyak 23% kepada 110 juta tong minyak menjelang 2045 dengan minyak mentah menyumbang 29% daripada campuran tenaga. OPEC berkata peningkatan itu berikutan ekonomi global berkembang 2 kali ganda dan populasi dunia mencecah 9.5 bilion menjelang 2045. Rusia sedang berusaha memulihkan keadaan susulan tentera upahan kumpulan Wagner membatalkan pemberontakan Sabtu lalu. Bagi Sekutu Barat, mereka menilai bagaimana Presiden Putin akan memperkukuh kuasanya semula serta kesannya terhadap perang dengan Ukraine. Perintah darurat di Moskow ditarik balik selepas pengunduran Wagner dari Bandar Rostov sebagai penamatan pemberontakan jangka pendek. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU memberi amaran kuasa Rusia berpotensi terjejas ekoran situasi terbabit. Menurut Ketua Dasar Luar EU, Josep Borrell, perang Moskow menentang Kiev mendorong ketidakstabilan politik serta ia bukan satu perkara baik sebagai kuasa bersenjata nuklear. Dalam pada itu, Latvia memberi amaran kemungkinan berlaku situasi tidak dijangka di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luarnya berkata, meski ia merupakan urusan Rusia, namun pihaknya sentiasa bersiap sedia kejadian sedemikian akan berulang. Jelasnya, Latvia akan memberi sokongan diperlukan Ukraine membabitkan pencerobohan Moskow. Kad pintar haji diperkenal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia bagi menyelaras prosedur serta memudahkan perjalanan para jemaah. Kad itu juga berfungsi membimbing individu yang hilang dan memudahkan komunikasi dengan ketua kumpulan haji. Kad versi digital boleh diakses menerusi aplikasi Nusuk. Kereta api laluan metro Al-Masyair Al-Mugaddasah yang dibuat khas memudahkan pergerakan para jemaah semasa musim haji mula beroperasi pada Ahad. Selain mengurangkan kesesakan laluan, kereta api itu juga membawa jemaah ke tempat suci di luar Mekah.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Farhatullah Isyati Uthman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.